Ingatkan saya dah terlambat, semua ada kat luar ni, masih lagi ada yang tak ada. Kan ni je yang ada hari ni. Awak ramai sangat online. Ya? Lemah. Lemah kan lemah orang. Saya tak check handphone. Nampak ramai je nak online. The risiko of online is, I'm afraid you tak dapat dengar properly. Okay, because of the technical things, apa semua. Okay, so there is a risiko lah. Dan bila macam ni, ilmu tu cepat sampai sikit kan? Alright. Attendance saya dah bagi Dah. Yes. Allah, apa saya tutup kan? Kenapa pula ni? Okay guys, so let's start now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Nampaknya tak sampai berapa orang hari ni? 5, 8, 10. Berapa orang kat belakang? Sebelah tan berapa orang? Seorang je? Melayu seorang. Okay. Nama apa sebelah tan ni? Itu hitam. Aina. Syafiqah Aina. 15, 18, 21, tak sampai 30 pun. Okay, tu tak sampai 40, makin lama makin suram gitu. Bukan main dulu kan, nak balik kampus, nak kelas face to face, kelas face to face, tak sempat berapa minggu. Macam kena buat kuis je minggu depan nak semua datang kan. Setuju tak? Yang kat online tu, buat, Afiq Nadia, tak sihat lagi ke? Ni kepala tu. Syazmin Fitri. Dian. Haziq. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. 5 campur ni masih lagi tak sampai ni. Okay, so whatever it is, dalam pada panjang tu je. Okay class, so now we're going to start with our class. Okay, we're going to continue with our chapter apa? Chapter 3. Apa chapter 3 kita? Laplace transform. Okay, so first of all, make sure semua orang dapat recap balik. Kenapa kita perlu belajar Laplace transform ni? Apa kegunaan dia kelas? At the end of the day, this Laplace transform boleh digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk senyap dia dah. Untuk find apa? Untuk cari apa? Untuk cari S? To find apa? Solution. To find solution untuk apa? Relate balik dengan chapter apa? Chapter 2 kan? To find the solution for our differential equation. That's why kalau you tengok the last subtopic kat sini, solution for initial value problem. Okay? Tapi it's a long way to go. Bukan hari ini kita nak discuss macam mana nak guna Laplace transform tu untuk kita find the solution for differential equation. Sebelum tu kita kena tahu dululah. Okay, saya believe semua orang dah faham apa maksud Laplace transform. Kita transformkan dia dari bentuk C of S, daripada S domain into Laplace transform dalam bentuk apa domain dia? Apa huruf apa kita guna untuk Laplace transform?
S. Kan? So, bila it is in S, fahamlah kita it is in the Laplace transform mode. Okay? Ada berapa cara kelas kita nak convert the function daripada space or time domain into the Laplace domain? Ada berapa cara? Dua. Satu teknik apa? Guna apa? Teknik pertama kita guna apa? Ha, tu dekat depan tu dah ada dah. Dia punya formula. Kan saya cakap hari tu tak reti ke apa, tulis je ni dah dapat dah satu markah kan. Okay, using the integration technique where whatever function you want to find is Laplace transform, you are to multiply with e to the power of negative st. Kenapa? Oh, pergilah. Okay, e to power of negative st darab dengan ft, then you integrate from 0 to infinity. That is the first cara. Okay, where I think not all of you or maybe all of us not really favor of lah because we need to integrate. There is more easier method which is apa? Kita refer kepada apa? Kita refer kepada apa? Table. Laplace transform table. Kan? Laplace transform table yang mana when we end the class on Monday, saya rasa semua orang happy because nampak senang. Betul tak? Okay, it is much easier compared to integration technique, the first method. Okay, untuk hari ini kita akan completekan example B and C. And bila kita dah complete ni, kita akan move to another subtopic where we want to find the inverse of Laplace transform. Apa maksud inverse of Laplace transform adalah, ni kita convert dari time domain, dari T ataupun M space domain into Laplace. Sekarang kita nak belajar dari, lepas ni lah, bukan sekarang. Macam mana daripada Laplace transform, kita nak convert back to bentuk asal. Nak kembali kepada Ft ataupun Fs. Boleh faham? Okay, so dua benda kita nak discuss hari ini. Okay. So, let's proceed to example B class. Yang ni kita nak find the Laplace transform using table lah. So, very straightforward yang ni. We have gt equals to 4 cos 40 minus 9 sin 40 plus 2 cos 10t. Ingat, kita ada table. Betul tak? Okay. So, yang ni to find gt, we straight away say, we want to convert into Laplace. So, instead of gt, we have capital G, S. And how many terms we have here, class? 1, 2, dan 3. So, in here, you boleh letakkan constant ni kat luar. Sebab constant ni tak ada kaitan dalam table. So, you may bring it out. Kat luar tu maksudnya luar Laplace lah. 4 times Laplace of cos 4t minus 9 Laplace of sin 4t plus with 2 cos of 10t. Okay, Laplace of cos 10t. Okay, so daripada sini kita ada cos 40 sin 40 dengan cos 10t yang kita nak convert or transform. So let's have a look at the table. Nombor berapa? Nombor berapa? Nombor berapa nak guna? Kita ada cos 40 sin 40 dengan cos 10t. Sangat-sangat senang. Nombor berapa kelas? Maksud saya nombor ni kan, dekat table ni kita nak refer nombor berapa? 7 dan 8. Betul? Okay, 7 dan 8. So, untuk cos 40 kita guna nombor 7 nombor 8. 8. So, what is, macam mana kita nak mapkan ni? Boleh tak kita guna terus S over S square tambah A square? Tak boleh sebab yang kita adalah ada cos 40 bukan cos 80. So, what is our A in this case? A kita sama dengan 4. So, what we have is S over S square tambah 4 square. Senang ke sangat senang? Sangat senang, betul tak? Okay. Okay, then we have sin 40. Sin
Kita guna nombor berapa? 7. So, sin 40, this case still A equals to 4. Tapi yang ni kita akan dapat 4 over S square plus with 4 square. Okay. And then the last one we have cos of 10t. So for this case A kita sama dengan berapa? 10. Senang sangat ni. So we have S over S square plus with 10 square. So masukkanlah. Okay, so yang ni kita akan dapat 4. Remember kita takut you all tertukar cos dengan sin. Kalau cos, kan kita je COS, cos, betul? So maknanya ni saya bagi trik dia lah. Atas dia ada S. So S over S square plus with 4 square minus with 9 sin tak ada S, N kat belakang. So kita 4 over S square tambah 4 square. And then plus again cos S over S square plus with 10 square. So finally we're going to have 4S over S square plus 16 minus 36 over S square plus 16 plus 2S over S square plus with 100. Sama tak dengan jawapan diberi? Sama dan sangat senang, betul tak? Okay, so we're done with B. Now let's proceed to C. C pun nampak senang je. Berapa term kita ada untuk C ni? 3. Kita ada E power of 3T, kita ada cos 6T dan kita ada E to the power of 3T darab dengan cos 6T. Dalam 3 ni yang mana yang rasa macam tak sure sikit? E power 3T senang tak susah? Senang kan? Kita akan guna apa? 1 over S minus A kan? A kita apa? Tengok you all dah boleh ingat dah pun. Tak payah refer table dah. Dah flow dah maksudnya. A kita sama dengan apa? 3. A kita sama dengan 3. Cos tadi baru buat. Tadi kita buat cos 40 tapi sekarang 6T. Beza dia hanyalah 4 tu tukar jadi 6. Maknanya A kita adalah 6. Tu je. Yang ketiga ni mungkin sedikit tak sure ataupun something baru sikit lah. Okay, so yang ni GC kita, GS kita adalah Laplace of E to the power of 3T plus with Laplace of cos 6T minus with Laplace of E to the power of 3T cos 6T. So yang ni tak refer table pejam mata je boleh jawab terus. So 1 over S minus 3 tambah S over S square plus 6 square upon 36. Okay kelas, yang ni. How many function do we have here? Kita nak convertkan dia kepada berapa function ni? We have 2. Okay, we want to convert into 2 function. Laplace of E to power 3T. Kalau refer table ada kan? Dia punya convert kan? Table transform dia. Dan cos 6T. Adakah ini bermaksud? Okay, adakah ini bermaksud kita boleh cari Laplace of E to power 3T darab dengan Laplace of cos 6T? Boleh tak macam ni? Is this applicable? Kalau tambah, kita boleh tambah. Kalau darab, boleh tak? Tak boleh. Salah. Haram macam ni. Haram You tak boleh nak cari Laplace of E to power 3T. 1 over S tolak 3. Darab dengan cos 60. S over S square tambah 36. Haram. Salah. Okay. Sebab yang ni kita consider. Okay. Yang ni sebenarnya kita consider. E to power 3T tu adalah sebagai perkali kepada cos 6T. Adalah perkali kepada cos 6T. Cos 6T kita tahu dia adalah S over
S plus 6 square. Betul? Okay. Ataupun kita guna yang standard punya cos AT. So it's equals to S over S square plus with A square. Bila kita ada sesuatu sebagai perkali or e to power of AT sebagai dia punya perkali. Okay, e to power of AT, kalau dia stand alone, e power of AT stand alone, dia punya tu apa kelas? Dia punya Laplace transform dia, apa dia? 1 over S minus A. 1 over S minus A. Okay, ni saya nak bagi tahu dekat you. Kalau the function darab dengan e to power of AT, dekat every S yang kita ada dekat dia punya function yang menjadi perkali kepada e power of AT ni, kita gantikan dia dengan S minus A. Faham tak? Macam cos ni, kan? Macam cos ni kita ada S over S square plus A square. So, bila kita nak cari Laplace transform of e to power of AT darab dengan cos AT, kita tahu Laplace transform of e power of AT is 1 over S minus A. Betul? Okay. So, bila dia darab macam ni, for every S tu, you gantikan dengan S minus A. Boleh faham tak? Okay, S minus A. Macam ni S square, so kita akan dapat apa? S minus A square. Okay, tapi jangan confuse A ni dengan A ni adalah dua A yang berbeza. A ni adalah A kepada e to the power of AT. A1, A2 lah maksudnya. Okay, ni e to the power of AT. A yang ni adalah A1, yang ni adalah A1. Okay, A square yang ni adalah A kepada cos AT ni. Okay, boleh faham tak? Okay, kalau kita tengok function ni, okay, kita ada dua. A1 kita apa kelas? A1 kita adalah 3, A2 kita adalah 6, 6. So, jawapan yang ni adalah, by right kita punya jawapan adalah S over S square plus 36 kan, 6 square. Tapi S ni kita ganti dengan S minus A yang ni, A1. A1 kita adalah 3. And then this one, S minus 3 square. S minus 3 square. Boleh faham tak? Okay, kalau kita ni teknik dia lah, maknanya for every S yang kita ada, kita gantikan dengan S minus A. Alright? Sebenarnya, apa yang saya explain ni ada pun dalam table tu. Cuba tengok, ada tak? Nombor berapa kelas? It is in the table actually. So, nombor berapa? Nombor 20. Okay. Kalau you tengok tu nombor 19 ada, nombor 20 ada, 21 ada, 22 ada. So maknanya daripada 19 hingga 22 dalam table ni, all the function kita darab dengan e to the power of AT. Bila kita darab dengan e to the power of AT, you tengok dia punya trend. For every S yang kita ada dalam function yang kita nak darab tu, kita gantikan dengan S minus A. Boleh faham tak? Kita gantikan dengan S minus A. Alright? So that's why lah jawapan kita, maknanya yang ni jawapan akhir kita adalah 1 minus S minus 3 plus S over S square plus 36 minus with S minus 3 over S minus 3 square plus 36. Samalah dengan jawapan yang diberi. Boleh faham? Okay, so maknanya function tu complicated dia pun dia di-attachkan atau didarabkan dengan e to power of AT. Kita tengok daripada 19 hingga nombor 22 dalam table tu. Apa maksud benda tu sebenarnya? Dia ada cerita dia. Okay, there is a story behind when it comes to application punya part. Kenapa kita nak darab dengan e power of AT tu.
is what we call as this one, shifting. Okay, shifting theorem. You tengok ni, Laplace of e to power of at ft. Kalau tadi e power ft, darab dengan apa function kita tadi kelas? Soalan ni tadi, e power of tadi e power of 3t darab dengan apa? The last term tadi, ni e power of 3t darab dengan cos 60 kan? Cos 60. So maknanya kita punya ft ni adalah cos 60 untuk example yang kita baru discuss tadi. So maksudnya kat sini cos 60 ni dia what we call has been shifted. Shifting theorem here. Okay, saya nak cerita sikit lah pasal benda ni. In application, apa maksud shifting? Okay, apa maksud shifting kat sini adalah, okay, kita relate balik nak buka mata you all. This one, kenapa you belajar Laplace, engineering maths 1, apa semua ni, it's nothing but this is what we've been using dalam technology. Okay, as for example, your phone, your handphone. Have you ever think kan, your suara tu, you ada kat sini. Baru tadi sebelum masuk kelas, you call mak you dekat Sabah. Buka puasa apa, makan apa, semalam apa semua. Have you ever think macam mana suara you dekat sini boleh sampai dekat mak you dekat Sabah, Sarawak? Siapa yang bawa? Macam mana signal tu? Pernah tak terfikir? Ataupun can you forward and explain to me? Macam mana benda tu boleh berlaku? Have you ever think about that? You dah macam-macam dah, boleh video call lah, boleh ni. But have you come to the basics and think of macam mana sebenarnya suara tu boleh masuk dalam telefon, lepas tu after few second, millisecond, microsecond, mak you boleh dengar, boleh bercakap. No, there's no. It's about technology, yes. Tapi what carry your audio signal tu, sound you tu, macam mana dia convertkan? Anybody can explain to me? Satelit. Boleh tak? Ni lah pentingnya you nak jadi ni. We want you later graduate with a person who able to understand this. But to understand that how does the process berlaku tu, ni fundamental dia ni. Electric and magnetic you belajar hari tu pun is part of it. Okay? Suara kita apa? Sound signal, betul tak? Masuk ke dalam phone, dia tukar menjadi apa? Tukar jadi apa? Proses. Suara you ni sebenarnya diproses tau dalam phone tu. Tak ada telefon, tak jadi. Dia bercakap macam ni, mak you boleh dengar you kat Sarawak. Not. It must be a device or transmitter. Okay? Maknanya audio signal ni di-convert menjadi electrical signal. So electrical signal di transmit over electric and magnetic. Itulah pentingnya you belajar. Maybe sekarang you tak nampak. Okay? From electrical signal, dia transmit. You nampak antena, nak pakai cellphone ke, nak pakai DG apa semua kan? Transform into a radio frequency signal. Radio frequency signal tu, macam mana dia bergerak tu pun sebenarnya ada cara tau. Okay, so dia guna pattern mana? Tu, sin and cos yang you belajar. Benda yang tak nampak. Suara you ni sebenarnya berlega-lega dalam udara, dalam bentuk radio frequency signal. Okay, but we can't see. Kalau tengok ni penuh lah. Okay, so the signal tu propagate through the air. Okay, kalau wireless lah. Okay, propagate through the air, through radio frequency signal. So that's why you kena belajar sin and cos apa semua-semua tu, because you want to see the pattern how does the signal travel. Okay, kenapa saya discuss benda ni tiba-tiba out of nowhere keluar shifting theorem ni apa sin cos ni, sebab nak bagi motivasi lah kenapa nak kena belajar mak nenek benda ni. One thing. And this shifting theorem ni, have you ever heard signal delay, tak dengar, lagging, ada tak? Ada kan? Lagging ni lah e to power of 80 ni. Dia shifted the signal. By right, the signal, okay, at t equals 0, mak you bercakap hi, say hi, dia pun bergerak at t equals to 0. However, t sama dengan 5 baru you dapat. So it has been shifted 5 units ke depan. Signal yang sama. Boleh faham? Okay, so this is the fundamental yang you nak belajar ni. Okay,
So di signal yang sama, mesin lagi high tapi it takes 5 minutes later. Okay, so that's why it has been shifted by a unit ahead. Boleh faham tak? Okay, so e to power of at, whatever it is, darab dengan whatever function you ada to indicate that the function has been shifted sama ada ke depan ataupun ke belakang. There's a possibility juga dia akan menjadi ke belakang. Dia akan jadi S plus 3. Maknanya A kita adalah negatif 3. Dia terstart awal. Okay, tapi mana biasa tak terjadi lah. Terstart awal. Okay, there's something technical punya issue. So, terhantar awal macam tu. Boleh faham tak? Okay, so this is what we got as the shifting theorem. Okay, the signal has been shifted. Alright. Okay, however, itulah saya rasa you all technology sometimes, okay, I used to say bila saya ajar engineering maths ni saya kurang lah bercakap because this I used to teach student on communication system. Okay, always think of, sebab you all lahir-lahir je memang ada handphone. Kan? Kalau nenek you, saya rasa kalau you tanya nenek, kalau nenek I lah, nenek you saya tak tahu lah pupuk advance juga dah. Okay, dia selalu terfikir kenapa, macam mana orang boleh ada dalam TV. Kan? Used to say kalau during azan tu kan, kalau orang ada ambil semayang tu dia kata bagus budak ni, tiap kali semayang dia lah orang yang sama. Okay, ambil wudu. She can't just think of benda ni sebenarnya recorded apa semua tu. Okay, but it somehow it enhance her thinking about how does this happen. You as a university student, you have how does this work actually. Okay, and that's your part. Itulah sepatutnya. Do not just use the technology. Okay. Alright. So sekarang ni talking about the shifting theorem. Okay, saya nak discuss dengan you a very simple function, what we call as a unit step function. Yang mana this is one example untuk saya tunjuk how does the function tu shifted. Kalau kita nak tunjuk yang cos sign tu dia jadi agak complicated lah sebab you tahu kan cos function graf dia macam mana? Macam ni juga kan cos function? Dia adalah macam mana cos? Cuba lukis apa kat tangan lah. Macam mana cos function? Lukis macam ni je supaya saya nampak. Lebih tu dekat kertas saya tak nampak. Macam tu Azrin tunjuk. Okay, a sinusoidal graph. Betul tak? A sinusoidal graph, sin and cos tu dia berbeza sikit lah. Okay, so here I want to introduce to you a unit step function or we call it as Hillside function. So, unit step function is the simplest function that we have in signal and system. Okay, where the unit step function ni maksudnya ni adalah ut, dia function is a constant saja. Irrespective of what value of t, as long as for this case, as long as t more than 0, okay, more than 0, kita punya value is sama dengan apa ni? Sama dengan 1. Value dia sama je, unit step function. Okay. So yang ni sebenarnya function dia yang ni adalah sama dengan ut. Beza dia, you boleh kata dia adalah ut minus a juga. Cumanya for this case a kita sama dengan apa kelas? What is our a for this case? A kita sama dengan kosong. A kita sama dengan kosong. So that's why we have u t sahaja. Okay. But for this case, maknanya instead of dia start at t equals to 0, then dia start at t sama dengan a. Okay, at t equals to a. So that's why we have a ni sama dengan a unit. Katakanlah a ni sama dengan 3. Maknanya you akan dapat ut minus 3. Okay, maknanya bila t more than 3, barulah start hantar signal. Okay, barulah ada siaran. Okay, sebenarnya it takes about 3 minutes later to start or to whatever you nak buat dah. Okay. Okay, so basically kalau kita guna shifting theorem, kalau you nak integrate, remember to find the Laplace transform ada 2 cara kan?
Satu kita integrate, satu lagi kita guna table, betul? So yang kita integrate macam ni lah. E to power minus AT ni, ST ni kan standard. Darab dengan kita punya FT. Okay, so for this case, FT kita adalah UT minus A. Sudah, UT minus A. Apa benda? Don't worry. Dia tak ada apa pun UT minus A ni adalah maksudnya. Signal ni start at A unit ahead. And the value of UT minus A ni is nothing but sama dengan berapa? 1. So that's why darab dengan 1. Itu je. Faham? Nampak UT minus A ni sudah jam kata kan? Nothing. Value dia sama dengan 1 because it's just a step unit function. Okay, so ni kalau kita integrate lah, kita akan dapat E power minus ST over S negatif. Yang ni tak ada masalah, kita akan kalau you tak nak integrate, okay, beza dia adalah kita integrate from 0 to A. Okay, T kita sama dengan A. Alright, so kalau you tak nak integrate, you may use the table. Inside the table pun ada diberi which is equals to E to power of minus AS over S. Okay, so let's have example 3 here. Find the Laplace transform of GT equals to tan U12T. U12T, apa maksudnya U12T kat sini? Ni saya dah bagi tahu ni. UCT sama dengan UT minus C. So for this case, maknanya kita punya C sama dengan berapa kelas? 12. Very simple. So maknanya this is GS of tan Laplace of UT minus berapa? 12. UT minus 12. Maknanya kat sini the signal has been delayed by 12 units ahead. Okay. So jawapan kita guna je lah Laplace table ni. Nak refer pada table yang diberi pun boleh. Yang kat sini pun saya dah tunjuk dah. Siap-siap. So guna je lah yang ni. Our A kat sini sama dengan berapa kelas? A sama dengan berapa yang ni? Hello, A. UT minus 12. Yang ni UT minus A. So A kita kat sini sama dengan 12. Tu je. Darab dengan E minus 12S over S. So inilah jawapan akhir kita, tan E power minus 12S over S. Okay. Okay. The rest ni saya letak sebagai optional because I don't want to make more complicated, to make your life more complicated. So cukuplah kita belajar about shaping theorem tu untuk step unit function sahaja. Untuk function-function yang lagi advanced ni saya put as optional. Saya bukan kata tak masuk syllabus. It is inside the syllabus but I don't want to focus much. Okay. So yang ni saya letak je optional, up to you. Kalau you nak tahu, you may find out on your own. Alright. So yang ni saya tu je lah. Ni pun sama sampailah example 4. Okay, example 2 and 5. I put it as optional so I decide not to discuss in class. Alright. Okay. Then we come to the last part of what we want to discuss for today, which is about inverse of Laplace transform. Faham tak apa saya cakap tadi? Apa maksud inverse of Laplace transform? Kita nak kembali ke mana? Kembali kepada asal. Maknanya given to us the value of the function in Laplace mode in S domain. We have to find the inverse untuk kembali kepada ft ataupun fx. Biasanya ft lah, time domain. Macam mana cara dia? Adakah we are going to integrate? Yes, you may integrate. Nak tak integrate kelas? Nak? Tak jawab tu diam tanda setuju kan? Okay, you may integrate. Kalau nak find, nak Laplace, nak integrate, you integrate e power minus st kan? ft. Nak inverse, you may integrate as well, which is now it becomes e power of STFS. Gitu. You boleh. Tapi, tak payahlah nak menyusahkan diri. You may refer to the
table. Which table? The same table that we have. Kat sini lah, dia memerlukan skills and tricks and tips. Okay, dia tak ada direct method. Dia kena tengok melalui pengalaman. That's why tadi we K2. First example, okay. Second example, okay. Third example, start to macam tu. Sebab dia more tricky and become more interesting. Okay, let's find out. So let's begin with A here. We have 3 terms. Betul tak? Kita ada 3 term kat sini. All the terms now are in Laplace form or in S domain. We have 19 over S plus 2 minus 1 over 3S minus 5 plus with 7 over S power of 5. Okay. So sama juga, sama juga dengan apa benda to find the transform. Untuk find its inverse HT. Okay, saya terus convert dia kepada bentuk asal ya, daripada HS capital S, capital H become HT is equal to Laplace inverse. And then this is 19 ni hanyalah a constant. Sama macam teknik yang sebelum ni, constant kita letak je kat luar. So we have Laplace inverse of 1 over S plus 2. And then minus with Laplace inverse of 1 over 3S minus 5. And plus with 7 S constant, letak je kat luar. And then we have 1 over S power of 5. Okay. Solution dah ada, tapi saya tak suka ada solution biasa sebab dia mengganggu saya nak belajar. Okay. So kita ada berapa term yang ni? 1 over S plus 2. Satu lagi 1 over 3S minus 5 and S power 5. Kita tengok dekat table. Lepas tu saya lupa. Apa dia tadi? Apa function kita? First term kita apa kelas? Hello. Apa dia tadi? The first term. Tak ada nota ke dengan you all? Tak ada. Apa dia? First term kita? 19 ni. 19 1 over S apa? S plus 2. Betul Aaron? 1 over S plus 2. So, cara dia adalah tengok balik je lah table ni. Yang mana yang the closest one? Number apa? Number 2. Good. Number 2. So, all you need to know is what is your A? Because number 2 is e power of AT. Kalau kita punya Laplace transform adalah 1 over S minus A. Kita ada kat sini is 1 over S plus 2. So, what is our A then? Kat sinilah akan ada possibility untuk buat careless mistake. A sama dengan positif ke negatif? Negatif 2. Okay, please do not make a careless mistake. So, maknanya kat sini benda ni akan keluar sebagai e power of apa? Negatif 2t. Boleh faham? Negatif 2t. Yang kedua apa, Aaron? 1 over 3s minus 5. 1 over 3s minus 5. Okay. Tak, yang mana, nombor berapa yang paling dekat dengan 1 over 3s minus 1? Ada tak? Apa beza dengan tadi? Tadi s je kan? Yang ni adalah 3s. So yang mana yang paling dekat? Ada tak yang function-function yang ni? Dari nombor 1 sampai nombor 30 lebih ni yang ada darab dengan s tu value dia bukan sama dengan 1. Ada tak? Ada? Tak ada kan? So no choice, we have to use number apa? We still have to use number 2. So what we can do, kita nak jadikan dia 3s minus 5 ni possible ke tak? It's impossible, kita nak modify the table. We cannot modify the table. Two prinsip dia. We cannot modify the table.
but we may modify our question tanpa menjejaskan bentuk asal soalan itu. What I mean is, kita boleh guna teknik apa untuk kita dapat 1 over S je? Saya tak nak 3 kat depan S ni. What I can do? Keluarkan. Keluarkan bagus. Keluarkan apa? 3. Kita keluarkan 3. Kita akan tinggal apa kat dalam ni? S sahaja. Lepas tu, tolak 5 betul. Betul tak kalau kita buat tolak 5 je? Does it going to sama tak dengan yang ni? Kalau kita tolak 5. Cuba you masukkan balik 3 darab S. Betul 3S. Lepas tu 3 tolak 5. 3 darab 15 dah jadi 15. Sama tak? Tak sama. Yang ni adalah 3S tolak 5. So without changing the question, this one become apa bila you faktorkan? This one become 5 over 3. Kat sini permainan dia. Make sure you do not make a single mistake here. Okay, so you faktorkan 3, maknanya akan jadi S tolak, of course lah dia akan jadi 5/3. Sebab kita tak nak ubah bentuk asal soalan tersebut. Boleh faham? Kalau you kata biar je darab dengan 5, 3 dan 5 nanti jadi 15. Dah tak dapat 3S minus 5. Okay, so in this case class, 1 over 3 now is become our constant. So 1 over 3 you may bring out and we have Laplace inverse of 1 over S minus 5 over 3. So can we use A and number 2 now? We use number 2 now class? Yes. Given our A now is equals to what? 5 over 3. Good. Boleh faham? Aizat, boleh faham? Loading, shifting. Delay sikit, loading. Again, ada shifting by berapa unit? A. Again, boleh faham tak? Pak mana yang tak faham? Okay. So, maknanya kat sini, linear plus, patut saya pening. Jauh perjalanan table ni. Okay. So, yang ni. Yang ni settle Yang ni settle S minus minus A. Yang ni kelas, maknanya dia adalah 1 over 3 L inverse of S minus with 5 over 3. Boleh faham tak? Okay. So yang ni S minus 5 over 3. Okay. So tak ada masalah adalah 1 over 3 ni is a constant, bring it out. Yang cari dalam table ni adalah A kita adalah 5 over 3. So dia akan jadi e to the power of 5 over 3 times t. Okay, now the last one we have 1 over s power of 5. 1 over s to the power of 5. Let's go back to the table. Okay, sapu dulu yang ni, serabut. Okay. Allah. Okay, so if you look at the table now, 1 over s power of 5. Number berapa? The closest one to 1 over s power of 5. Ada ke tak ada ni? Nombor 1. Kalau tengok nombor 1, yang atas tu macam dah sama kan? 1 over. Tapi bawah dia S je, jadi S power of 5. Banyak tu. Boleh tak kita modify? Kan saya cakap hukum dia, prinsip dia. Kita boleh ubah soalan, kita tak boleh ubah apa yang ada dalam table. Okey, saya tak rasa nombor 1 boleh guna. Proceed, nombor berapa? Nombor berapa? Nombor apa dia? 3. Apa nombor 3 kelas? N. N tu apa? N tu adalah hanyalah nombor constant. Kan? Any real number.
Remember? Okay, so sekarang ni kalau you nak kata nak guna nombor 3, what we have here is n factorial over s n plus 1. What we have now is 1 over s power of 5. Okay, so by comparing like this, what is, tak apa yang atas ni biar dulu. Yang bawah ni, our n is equals to apa then? 4. Betul. N plus 1 sama dengan 5. So our n is equals to 4. Okay, fine. So sekarang ni kita kata kita akan buat s power of 4 plus 1. Tapi constraint dia, kalau nak guna yang ni kita perlu ada 4 factorial. Do we have 4 factorial here class? No, kita hanya ada 1. Okay, we only have 1 here. Boleh tak kita adakan 4 factorial? Boleh. Dengan syarat tanpa mengubah bentuk asal soalan. Bentuk asal soalan kita hanyalah 1 over s power of 5. So kalau you nak adakan 4 factorial ke atas, tanpa mengubah soalan, you kena juga darab apa? 1 over 4 factorial. Sebab kita tahu 4 factorial over 4 factorial sama dengan 1. Kan? Ni sama dengan 1 je, tak ada apa pun. Betul tak? Boleh faham? Okay. So, maknanya kat sini, daripada sini, kita akan dapat 1 over 4 factorial. And yang kita nak find Laplace transform adalah 4 factorial over S4 plus 1. Kan? Boleh tak? Maksudnya boleh tak kita guna nombor 3 tu? Boleh. So what is the answer then? Yang ni, yang part ni jawapan dia adalah apa jawapannya ni? Laplace inverse of 4 factorial over S4 plus 1. And kita sama dengan 4. So jawapan dia adalah T kuasa 4. So yang ni dia sama dengan 1 over factorial darab dengan T kuasa 4. By the way, apa itu 4 factorial? Hari ini lepas dah discuss kan? 4 factorial sama dengan berapa? Tu dia. 4 factorial sama berapa kelas? 4 darab 3 darab 2 darab 1 sama dengan, tekan kalkulator tak? Ni. 4 darab 3, 12 darab 2, 20. So maknanya dia adalah 1/24 T power of 4. Jawapan dah ada dah. Okay, so yang ni adalah ni 7 over 4 factorial bagi s power of 4 plus 1. So this is the Laplace of, okay, yang ni 7 over 4 factorial Laplace of 4 factorial over s power 4 plus 1. So yang ni adalah Laplace of t, Laplace inverse of t power of 4. 7 ni yang memang asal kita ada, bagi dengan 4 factorial is 24. So itu adalah jawapan akhir yang kita ada. Okay. Boleh? Boleh kan? Okay. Habis gini. Okay, let's have a look. B ni senang je. Okay, B ni senang je, jangan risau. Okay, have a look. B kita ada apa? Ada berapa term untuk B ni kelas? 3. 2. Okay, untuk B saya suka guna FT terus. So FT ni constant boleh letak kat luar terus. So kita ada 6 L inverse of S over S square tambah 25. And then tambah constant apa yang kita letak kat luar kat sekarang? 3 L inverse
Habis tu kat atas sini letak apa? 1. Pandai. Okay, S square plus 25. Agak-agak nak guna apa ni? Tengok jawapan tak cik ya. Dapat teruskan. That's why saya tak suka letak jawapan. Okay, S square tambah 25. S square. The hint is S square. Okay, so kalau you tengok dekat table, nombor berapa kelas? Nombor apa? 7, 8. Betul tak? Nombor 7 dan 8. Tadi kita ada apa? Yang nombor yang S over S square tambah 25. Satu lagi 1 over S square tambah 25. Macam saya cakap tadi, kalau ada S kat atas over S square tambah 25, maknanya dia adalah cos ke sin? Cos. S. Okay, cos. So, yang ni maknanya A kita sama dengan berapa kelas? A sama dengan 5. Very straightforward. So, yang ni L inverse of S over S square plus 25 is equals to cos 5t. Betul tak? Sebab A kita sama dengan 5. However, untuk yang ni, L inverse over for 1 over S square plus 25. Okay? Tidak pukul 1 Dah pukul 1? Ya Allah, tak apa cepat. Okay, L inverse 1 over S square plus 25. So, yang ni apa? Sin. Okay, kalau tengok kat sini memang A kita sama dengan 5. A kita memang sama dengan 5. However, kita nak guna nombor berapa kelas? Mestilah kita kena guna nombor 7, kan? Tapi kalau nak guna nombor 7, kita kena ada apa kat bawah? Kita ada S square tambah 5 square, tapi kat atas kita kena ada apa? Kena juga ada 5. Sekarang ni kita ada tak 5? Tak ada. Kita ada apa? Kita ada 1 je. Boleh tak kita nak adakan 5? Boleh. Macam mana kita adakan 5? Kita darab apa? Kita darab 5 per 5. 5 per 5 kan sama dengan 1. Is it going to change your question? Tak. 1, 5 ni, 5 yang ni kita masuklah ke dalam. Yang 1, yang 5 kat bawah tu kita tinggal kat luar. So we have L inverse of 5 over S square plus 25. Boleh faham? So yang ni kita boleh dah dapat 1 over 5 sin 5t. Okay, 1 over 5 sin 5t. Okay. Jawapan, yang ni jawapan pun ada ha. So that's why 3 ni memang dah azali ada tadi, kita dah letak kat luar. So now jawapan kita adalah 3 over 5 L inverse of 5 over S square tambah 5 square. So that's why kita dapat 3 per 5 sin 5t. Okay. Alright class, to end the class today, sebab dia panjang, saya keep it for next week. Quickly solve D. Sangat senang je D ni. D kita ada 3 term. Ft sama dengan, mula-mula kita letak, ada apa yang nak letak kat luar tak? 6. L inverse of 1 over S. And then minus with L inverse of S minus 8. And then plus with, apa nak letak kat luar yang ni? 4 L inverse of 1 over S minus 3. Sangat-sangat senang yang ni kan? Apa jawapan? Dah lah jawapan dah beri. Ada apa-apa trick and tip tak untuk letak? This is very straightforward kan? The first one 1 over S nak guna nombor berapa dalam table?
1. Right. So jawapan dia hanyalah 6. L inverse of 1 over S is 1. Kan? Okay, 1. So the second one class, S minus 8 kita guna 1 over S minus A, which is e to the power of a t. So for this case, our a is equals to berapa? 8. So we have minus with a power of 8t. Then tambah 4, yang ni pun sama je, which is a kita sama dengan berapa? 3. So e power of 3. Boleh? Okey tak? D okey kan? D tu okey kan? Betul tak? A pun ada okey. Tak apalah okey tu lah yang menyebabkan you makin okey. Okay, so to make it very okay, we'll discuss C next week. Ataupun siapa yang dah memang excited nak tahu, you may explore on your own. Solution ada dah kat sini. Alright, so I think that's all for today class. So we continue chapter 3 next week. Inshallah we'll try to complete chapter 3 by next week as well. Okay. Attendance kat mana?